Sabah turut mencatatkan 15 kes COVID-19 dan untuk laporan penuh dan perkembangan semasa dari negeri di bawah bayu, langsung bersama Muhammad Syarizam Awang di sana. Silakan Syarizam. Terima kasih Zera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumlah kes positif COVID-19 di Sabah setakat semalam 15 membabitkan 14 rakyat Malaysia dan 1 warga Indonesia. Kes berkenaan dikesan dalam kalangan jemaah yang menyertai perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling pada 27 Februari hingga awal bulan ini. Kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat memaklumkan kes dibuat terhadap 380 sampel pesakit disyaki PUI. Angka itu meningkat 200 kes berbanding 180 sampel PUI pada sehari sebelumnya. Jumlah itu juga menjadikan kes kumulatif kes COVID-19 di Sabah 412 dan daripada jumlah itu 365 disahkan negatif. Kesemua kes masing-masing melibatkan 340 warga Malaysia, China 50, Indonesia 9, Jepun 3, Korea dan Pakistan masing-masing 2, serta melibatkan warga Hong Kong, Amerika Syarikat, Bangladesh, Filipina, Jordan dan Myanmar 1. Manakala Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas, Hospital Duchess of Kent Sandakan, Hospital Tawau, Hospital Hadatu dan Hospital Keningau merupakan 6 hospital yang mengendalikan kes disyaki COVID-19. Berkuat kuasa Rabu lepas, Hospital Tawau tidak membenarkan kehadiran pelawat ke wad susulan kes COVID-19 yang dikesan di daerah berkenaan. Sehingga semalam, 2 kes dikesan. Bagaimanapun, kata Timbalan Pengarah Hospital Tawau, Dr. Azman Ibrahim, hanya penjaga sahaja dibenarkan melawat pesakit. Langkah itu akuinya bagi mengurangkan risiko terdedah pandemik COVID-19, terutama kepada individu yang berisiko tinggi. Kalau boleh yang tidak ada berkenaan, yang rasa tidak perlu rawatan apa-apa, kalau boleh hadkan datang hospital. Yang mana tak perlu yang mana tak perlu rawatan apa-apa, tak perlu datang hospital dulu sementara ini untuk mengurangkan lagi risiko dalam jangkitan, dalam menangani masalah wabak inilah. Mungkin arahan ini akan berkala-berkala sehingga suatu waktu di mana waktu itu telah reda. Bercakap di Pusat Demam Hospital Tawau, beliau turut menjelaskan tahap kesedaran orang awam terhadap langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan penggunaan pusat demam di perkarangan bangunan forensik hospital terbabit sangat memuaskan. Sejak pusat ini dibuka Khamis lepas, lebih 160 individu melakukan saringan kesihatan. Beroperasi 24 jam, pusat ini khusus untuk mereka yang mengalami demam, batuk dan kesukaran bernafas. Sementara itu, meskipun Sandakan masih bebas jangkitan COVID-19, Hospital Duchess of Kent Sandakan menetapkan beberapa peraturan kepada pelawat ward di hospital berkenaan. Pengarahnya Dr. Francis Paul ketika dihubungi RTM berkata, peraturan berkuat kuasa semalam itu antara lain menghadkan bilangan maksimum 2 pelawat untuk setiap pesakit pada satu masa. Masa melawat juga dipendekkan kepada jam 1 tengah hari hingga 2 petang dan jam 5 petang hingga 6.30 petang pada hari bekerja, cuti umum dan cuti am. Ward kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah juga tidak dibenar melawat pesakit di ward. Sementara itu, masyarakat terus mengharapkan hebahan maklumat lebih kerap serta tepat mengenai pencegahan COVID-19. Jabatan Kesihatan kena bagi informasi selalunya dengan tepat, maksud saya dengan lebih lanjut so that orang aware. Info-info yang saya dapat tu at least boleh bagi saya lebih banyak maklumat and saya boleh bagi penerangan dengan keluarga-keluarga saya lah. Info tu memang lengkap lah apa yang KKM bagi sekarang ni. Sekarang semua pun through itu multimedia boleh tahu apa hal yang berlaku kan. Tapi ada juga yang kampung-kampung punya bukan tahu. Kan bagus kasih banyak info sikit lah. Dalam masa sama, mereka turut mengharapkan maklumat awal membolehkan agensi awam dan premis perniagaan mengambil langkah pencegahan seperti saringan kesihatan yang dilakukan pengurusan UTC Sabah. Ya, nampak baiklah. Sebelum kita masuk pergi sini memang sangat setuju lah saya kalau benda-benda begini. Sebab kita mau tahu langkah awal lah untuk kita
ketahui kesehatan kita sendiri. Dengan adanya saringan begini kan, ya baguslah untuk keselamatan. Kerisauan pun masih ada Pak, jadi apa-apapun sama-sama kerjaan dengan rakyat kena sama-sama sama-sama berusaha untuk mengelakkan ini benda daripada merebak lagi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Tawau memberi peringatan tegas terhadap premis perniagaan dan individu perseorangan agar tidak mengambil kesempatan menjual toping hidung dan mulut serta cecair pembasmi kuman pada harga tinggi dan tidak berpatutan. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Tawau, Aslani Dabi, ketika dihubungi menegaskan walaupun cecair pembasmi kuman tidak termasuk di bawah barang harga terkawal, tindakan boleh dikenakan berdasarkan harga jualan tinggi sehingga 3 kali ganda dari harga asal. Mereka yang didapati melakukan kesalahan itu boleh disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011 serta tindakan undang-undang. Ketika ini, pemeriksaan serta pemantauan ke atas semua premis dan farmasi yang menjual penutup hidung dan mulut di Tawau mendapati bekalan barangan berkenaan kehabisan stok. Saya baru siap dari farmasi ni, sedang mencari emas. Tapi sekarang di sini dalam tiada bekalan, hand sanitizer pun tiada. Jadi saya rasa ini macam satu keperluan sekarang ni buat masa sekarang, sebab kita dapat tahu di Tawau sekarang ni tengah ada wabak COVID-19. Mau belilah untuk anak kan, keselamatan anak-anak, untuk keluarga juga, dan mau beli untuk supaya tiada berlaku apa-apalah dan kami. Ya, sudah cari tapi macam tak ada stok sudah kebanyakannya sudah habislah di sini. Stok perawan sudah tempat. Pengguna juga dinasihat supaya membuat aduan kepada KPDN HEP Tawau dan hubungi talian 089 776 690 sekiranya terdapat peniaga yang melakukan kesalahan berkaitan. Sepanjang tempoh 1 hingga 31 Januari lepas, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah merekodkan 1,501 kes kehilangan pekerjaan. Angka berkenaan melibatkan mereka dalam sektor peruncitan, pembinaan dan pengangkutan membabitkan nilai bayaran pampasan RM2 juta. Kesemua mereka merupakan pencarum dalam skim insurans pekerja, SIP yang hilang sumber pendapatan dan diberhentikan majikan kerana keadaan ekonomi yang terjejas akibat COVID-19. Kami menyediakan bantuan dari segi alam mencari pekerjaan lah. Sekiranya pekerjaan ini diberhentikan atas sebab industri ini mungkin akan ditutup dan sebagainya. Kalau sekiranya mereka pencarum, Perkeso akan layak kelayakan penuh. Perkeso akan memberi allowance selama tempoh 6 bulan. Allowance mencari pekerjaan dan latihan-latihan yang bersesuaian lah. Perkeso juga akan menanggung iuran latihan. Perkara mengenainya dinyatakan beliau ketika menjadi tetamu bual khas dengan RTM di Kota Kinabalu. Kerajaan memperuntukkan geran SIP RM135 juta yang disalurkan melalui Perkeso bagi seluruh negara dan menerima tambahan RM1.1 bilion dalam pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan baharu-baharu ini. Setakat 12 Mac lepas, Perkeso Sabah menerima 1,392 permohonan pampasan skim berkenaan. Sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Zahra Zamri di Angkasa Putih. Zahra, silakan.